Contoh 11, nombor 1, nyatakan setiap berikut dalam indeks positif. Okey, dia macam ni. 1 per A kuasa N, bila naik atas dia akan tukar kuasa. Ataupun A kuasa N, kalau dia turun bawah dia akan tukar simbol. Maksudnya tengok, A per kuasa N, kalau naik atas dia akan jadi kuasa negatif N. A kuasa N, kalau dia turun bawah dia akan kuasa negatif N. Maksudnya bila dia turun bawah dia akan tukar daripada positif ke negatif ataupun negatif ke positif. Okay. Kalau tengok nombor 1 ni, A kuasa negatif 2. Dia nak dalam positif. Kalau kita nak positifkan dia, kita kena perkan dia lah. Daripada negatif 2 jadi 2. B, X kuasa negatif 4. Bila turun bawah, daripada negatif jadi positif. C, 1 per 8 kuasa negatif 5. Dia nak positif. Daripada negatif, nak jadi positif, kita naikkan atas. Dia terbalik. Kalau sini negatif, nak positif, turun bawah. Macam ni, nak positif, kita 1 perkan dia. Bila 1 per nak positif, kita naikkan dia jadi 8 kuasa 5. Okay, D, 1 per Y negatif 9 sama dengan Y kuasa 9. Kita perkan dia. Okay, kalau tengok E ni 2. 2 tak ada kaitan. 2 ni bukan kuasa negatif. So, kita biar je 2 kat sini. Yang kuasa negatif ni M. M ni kita nak positifkan dia. Bila kita nak positifkan dia, kita akan buat 1 per M kuasa 3 ataupun 2 per M kuasa 3. F, 3 per 5 N kuasa negatif 8. 3 per 5 ni tak ada kaitan dengan kuasa negatif. So, kita boleh keluarkan dia awal-awal. 3 per 5. N kuasa negatif 8. Kita tahu nak positifkan dia 1 perkan N 8. Sama dengan 3 darab 1, 3. 5 darab N kuasa 8. 5 N kuasa 8. Tengok mana dah ni? F. 5 kuasa 3 per 5. N kuasa 8 ni tadi 1 per A kuasa 2. Dia just tukar tempat. Untuk terbalikkan simbol, dia just tukar tempat. Daripada 1 per jadi biasa ataupun daripada biasa jadi 1 per. Kita nak F. G, 2 per 3 kuasa negatif 10. Kita nak positifkan kuasa dia, kita kena perkan dia. 1 per 2 per 3 kuasa 10. Bila per dengan pecahan sama juga dengan kita darab terbalik, dia akan jadi 3 per 2 kuasa 10. Mana G? 3 per 2 kuasa 10. Mana G? H X per Y kuasa negatif 7. Sama juga, semua dalam pecahan ni kuasa negatif 7. Nak positifkan dia, kita buat 1 perkan dengan X per Y kuasa 7. So, bila per dengan pecahan, kita boleh darab terbalik. 1 darab X per Y sama dengan 1 bahagi X per Y sama dengan 1 darab Y per X. Kemudian 1 darab Y per X kuasa 7 sama dengan Y per X kuasa 7. So, yang ni Y per X kuasa 7. 2. Nyatakan setiap berikut dalam negatif. Samalah terbalik. A, 1 per 3 kuasa 4. Kita nak jadikan dia kuasa negatif, kita kena naikkan dia 3 kuasa negatif 4. B, 1 per N kuasa 5. Nak negatifkan dia, kita naikkan di atas jadi negatif 5. C, 7 kuasa 5. Kita nak negatifkan dia, kita kena 1 per 7 kuasa negatif 5. D, N kuasa 20 sama dengan nak negatif, kita buat 1 per N kuasa negatif 20.
I 4/5 kuasa 8. Kita nak negatifkan dia. Semua ni kena bawa turun bawah. Jadi 1/4/5 kuasa negatif 8. Bila kita per dengan pecahan, sama juga kita darab terbalik. Okey. Dia 1 darab 5/4. Nampak dia terbalik. Kuasa negatif 8. Sama dengan 5/4 kuasa negatif 8. I 5/4 kuasa negatif 8. Kalau tengok F, M per N kuasa 15. So, kita akan terbalikkan semua ni. Daripada M per N sama dengan 1 per M per N. Dia akan jadi kuasa negatif 15. Untuk positifkan dia, dia akan jadi 1 darab M per N. Terbalik dia jadi N per M kuasa negatif 15. Sama dengan N per M kuasa negatif 15. Tiga, permudahkan setiap yang berikut. Jadi A, 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 4 bahagi 3 kuasa 8. Kita tahu kalau kita darab asas yang sama, kita akan tambahkan kuasa dia. 3, 2 tambah 4. Bila kita bahagi asas yang sama, kita akan tolak kuasa dia. Jadi 3, 2 tambah 4, 6. 6 tolak 8, dia akan jadi negatif 2. Biasanya jawapan kita tak akan tinggal negatif. Kita akan positifkan kuasa dia. Macam mana nak positifkan kuasa dia? Bila kuasa negatif, nak positifkan, kita akan 1 perkan dia 3 kuasa 2. Boleh tinggal macam ni direct. Nak tinggal 1/9 pun lagi bagus lah. Ya. Tapi soalan ni boleh tinggal macam ni je. B, 2 kuasa 4 kuasa 2 darab 3/53 per dengan 2 kuasa 8 darab 3 kuasa 6 kuasa 2. Okey, ni dia punya formula. AM darab dengan A kuasa N sama dengan AM tambah N. AM bahagi AN sama dengan A M tolak N. Depan tolak belakang. Dia mesti asas sama. AM kuasa dengan N sama dengan A kuasa M N. A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. Bila kuasa negatif, dia ke bawah dia jadi positif. Okey, kita kembali yang ni. 2 kuasa 4 kuasa 2. Bila kuasa dengan kuasa, kita akan darabkan dia punya kuasa. 2, 4 darab 2. So, darab 3. 5 kuasa 3. 5 akan darab dengan 3. Yang ada kurungan ni kita akan selesaikan dulu. Tengok. Kita buat satu-satu ikut asas lah macam soalan before ni. Kita selesaikan asas dulu dulu. Ni divider ni tak payah buat pun, just nak kasih korang nampak. Okay, kita selesaikan asas 2 dulu. 2 kuasa 8 dikuasakan lagi dengan 2. Dia akan jadi 2 kuasa 8 darab 2. 4 kuasa dengan kuasa kita akan darab dia punya kuasa. Lepas tu ada darab kat tengah ni. Baru kita tengok yang next 3 pula. 3 kuasa 6 kuasakan lagi dengan 2. Dia akan 3 kuasa 6. 6 akan darab 2. 4 darab 2 8. Darab dengan 3. 5 darab 3 15. Per dengan 2 16 darab 3. 6 darab 2 12. Bila dah selesai macam ni, kita dah buka kurungan, baru kita selesaikan ikut asas yang ada. Okay, kita ada asas 2 dengan asas 2. Ni 2 kuasa 8, bila dia per, maksudnya kita bahagi. 2 kuasa 8 bahagi 2 kuasa 16 sama dengan 2, 8 tolak 16. Lepas tu kita ada darab dengan 3 kuasa 15 bahagi dengan 3 kuasa 12. Ni asas yang sama. Bila bahagi, kita akan tolak dia punya kuasa. 15 tolak 12. 8 tolak 6 jadi 2 kuasa negatif 8. 3, 15 tolak 12 dapat 3. Sekarang ni kuasa negatif, ni kuasa
positif. Dia yang bagusnya jawapan akhir tu jangan ada kuasa negatif, kita positifkan dia. Kita nak positifkan dia, kita mesti perkan dia, betul tak? Darab dengan 3 kuasa 3. Jadi jawapan akhir dia kat sini 3 kuasa 3 per dengan 2 kuasa 8. 3 kuasa 3 per dengan 2 kuasa 8. C 4x y kuasa 2 darab dengan x kuasa 5y per dengan 2x kuasa 3y kuasa 5. So macam mana pun soalan macam ni kita kembangkan dulu. Tengok dalam kurungan ni ada 4, ada x, ada y. Kita akan buat satu-satu. Okay, dia senang nampak ni. Saya buat divider ni nampak. Mula-mula saya tekan 4 dulu. 4 ni tak ada kuasa. 4 tak ada kuasa, kuasakan 2 jadi 4 kuasa 2. Lepas tu x. X ni sebenarnya x kuasa 1 dah. X kuasakan dengan 2 dapat x kuasa 2. Ataupun kuasa 1, 1 darab 2 dapat x kuasa 2. Y ni, y kuasa 2 kita kuasakan lagi dengan 2. Maksudnya kita darabkan dia punya kuasa jadi y kuasa 4. Darab x kuasa 5y per bawah pun sama. Bila kembang, kita akan kembang satu-satu ikut dia punya asas. Mula 2 dulu. 2 kuasa 5. X kuasa 3 kuasakan lagi dengan 5. Bila kuasa dengan kuasa, kita akan darab dia punya kuasa X. 3 darab dengan 5. Y ni sebenarnya Y kuasa 1. Jadi Y kuasakan dengan 5. Y kuasa 5 lah. Ataupun Y 1 darab 5 dapat Y kuasa 5. Dah saya kembangkan ke 4 kuasa 2. 4 kuasa dia dua cara lah. Kalau nombor, dia boleh direct nombor dengan nombor. Ataupun kita boleh tukar asas yang sama. Lepas tu kita potong. Dua-dua boleh. Okay. Kalau tengok sekarang ni 4 kuasa 2 ni 16. X2 Y4 darab X5Y per dengan 2 kuasa 5 32. X3 darab 5 15 ni Y kuasa 5. Kalau kita tengok, kita dah kembangkan semua ni. Bila dah kembang, kita boleh buat asas by asas. Nombor yang kita ada 16 dengan 32, kita boleh keluarkan siap-siap. Ni boleh kecilkan ni jadi 1/2. Lepas tu kita buat X dulu. Kalau tengok X ni 1, 2, 3. Betul? Kita tahu kalau darab, kita akan tambah kuasa. Kalau bahagi, kita akan tolak kuasa. So, kita buat X. X kuasa 2 darab dengan X kuasa 5. Jadi, bila darab, kita akan tambah kuasa dia. 2 tambah 5. Sekarang, kita bahagi dengan X kuasa 15. Bila kita bahagi, maksudnya kita kena tolak kuasa. Tolak kuasa 15. Okay, dah settle X. Kita buat Y pula. Y kuasa 4. Y dengan Y kuasa 5. Y ni bila tak ada kuasa, kita tahu dia ni sebenarnya kuasa 1. Jangan tinggal pula. Okay, so sekarang ni Y. Kuasa 4 darab dengan Y kuasa 1. So, kita akan tambahkan kuasa 4 tambah 1. Kita bahagi dengan Y kuasa 5. Bila bahagi maksudnya tolak kuasa. 1/2. So, 2 tambah 5 tolak 15 dapat negatif 8. So, Y ni 4 tambah 1, 5. 5 tolak 5, kosong. Semua kuasa kosong sama dengan 1. Cuba try tekan kalkulator. Apa-apa pun kuasa kosong mesti dapat 1. So, ni 1. Kita dapat 1/2. X kuasa negatif 8. Kita nak positifkan dia punya kuasa. Apa yang kita buat? X ni kita kena 1 perkan dia. 1/2. Yang ni akan jadi 1/X kuasa 8. 1 darab 1, 1, 2, X kuasa 8. 1/2, X kuasa 8. Contoh 12, tukarkan setiap sebutan berikut kepada 1 per ni. Okay, dia bila ada punca kuasa ni kan. Okay, 1 per A kuasa N. Bila ada punca kuasa sama dengan A kuasa 1 per N.
Ni cara kita nak keluarkan punca kuasa. So, dia samalah. Kalau daripada punca kuasa nak pergi kuasa, dia akan jadi 1/. Kalau 1/, nak tukarkan bentuk biasa, dia akan jadi punca kuasa. Okey, nombor 1 ni. Punca kuasa 2, 3, 6. Kalau nak tukarkan dalam bentuk kuasa, dia akan jadi, kita akan ambil yang dalam kotak ni. So, ni punca kuasa 2, punca kuasa dia akan jadi 1/, apa benda punca kuasa tu? 3, 6, 1/2. Ni A tak? B. Punca kuasa 3 negatif 27 sama dengan, dan dalam ni negatif 27. Bila punca kuasa 3, dia akan kuasa 1/3. Si punca kuasa 5M. Bila punca kuasa, ambil yang dalam ni, M kuasa 1/5. Di punca kuasa N 7, dia akan jadi N kuasa 1/7. Dia macam tu. Punca kuasa apa? Ambil yang luar dalam ni. Punca kuasa ni maksudnya kuasa 1/, something lah. Okey. Nombor 2, tukarkan, dia terbalik. Tukarkan kepada bentuk punca kuasa. So, nombor ni, A 125 kuasa 1/5. Bila nak tunjuk punca kuasa, ambil yang dalam ni, 125, bila 1/5 punca kuasa 5. Okay. Lepas tu, yang ni lah. B 256 kuasa 1/8. Ambil yang ni, 256 punca kuasa 1/8, maksudnya punca kuasa 8. Bila kuasa ada per, maksudnya dia ni sebenarnya punca kuasa. Okey, C negatif 1000 kuasa 1/3. Sama dengan punca kuasa negatif 1000, 1/3 jadi punca kuasa 3. Bila kuasa 1/, kalau yang atas ni kuasa betul, kalau yang per ni adalah punca kuasa. Okey. D N kuasa 1/12 sama dengan N punca kuasa, sebab 1/, ni 12. Jauh jalan lagi perjalanan ni. 3. Hitung setiap nilai sebutan berikut. Jadi A punca kuasa 5 negatif 3, 2. Ni sama juga dengan negatif 3, 2. Punca kuasa 5 sama dengan kuasa 1/5. Cara senang, cara nak buat ni, kalau kita guna manual, kita cari dia punya faktor. Macam mana nak buat faktor dia? 3, 2 ni kita kecilkan sampai dapat 1 untuk tahu apa hasil darab. 32 bahagi 2, 16. Bahagi 2, 8 bahagi 2, 4. Bahagi 2, 2. Bahagi 2, dapat 1. Bila dapat 1, kita tengok 1, 2, 3, 4, 5. 3, 2 sama dengan 2 kuasa 5. So, ni sebab 3, 2 negatif, jadi negatif 2 kuasa 5 kuasa 1/5. Bila kuasa 1/5, nampak tak? Ni sama juga dengan negatif 2, 5 darab 1/5. Kuasa dengan kuasa boleh potong, kita dapat negatif 2. B punca kuasa 2, 7, 2, 9, 6. 7, 2, 9 ni boleh bagi sifar apa? 7 kot. Okay, ada cara senang nak buat faktor ni. Kita guna kalkulator. Tapi kalkulator klasis je boleh guna benda ni. 7, 2, 9. Kita tahu boleh bagi 3 kan? Okay, dapat 42, 43. Kalau guna kalkulator ni, boleh tahu darab dia punya faktor apa. Tekan 7, 2, 9. Tekan sama dengan, tekan shift, dia ada FACT. Terus 7, 2, 9 sama dengan 3 kuasa 6.
Yang faktor-faktor ni tak ada dekat kalkulator lain, ada dekat kelas Swiss je. So 3 kuasa 6, yang ni sama dengan 729 kuasa 1/6. Kalau guna kalkulator, 729 sama dengan 3 kuasa 6 kuasa 1/6 sama dengan 3, 6 darab 1/6, potong-potong dapat. Kalau guna cara manual sama macam tadi lah. 729 ni kena test boleh bahagi dengan apa. Dia boleh bahagi dengan 3. So 729 bahagi 3, 729 bahagi dengan 3, dapat 243. 243. 243 boleh bahagi dengan apa? Boleh bahagi dengan 3, dapat 81. Boleh bahagi 3, dapat 27. So ni lagi panjang. 27 ni 3 kuasa 3. So dapat 3 kuasa 6. Sama je. Okay, yang penting kita boleh faktorkan dia. Lepas tu kita keluarkan dia. Okay, B. C 512 kuasa 1/3. So ni sebenarnya yang mencabar nak tahu 512 ni sifir apa. So cara manual kita buat sampai dapat 1. Ni boleh bahagi 2, dapat 256 bahagi 2. Ni mesti panjang ni. Okay, kalau guna kalkulator, kalau kita dah berjaya faktorkan 512 tekan sama dengan, tekan shift, tekan FACT, automatik keluar 2 kuasa 9. So ni 2 kuasa 9 kuasa 1/3. So kuasa dengan kuasa 9 darab 1/3 dapat, ni boleh potong 9 darab 3, 2 kuasa 3 sama dengan 8. D negatif 243 kuasa 1/5. 243 boleh bahagi 3. Samalah kita bahagi 3. Dapat berapa? 243 bahagi 3 dapat 81. Bahagi 3 dapat 27. Bahagi 3 dapat 9. Bahagi 3 dapat 3. Bahagi 3 dapat 1. So 343 sama dengan 3 kuasa 5. So ni negatif kat luar ni. Yang ni adalah 3 kuasa 5 kuasa 1/5. So negatif 3. Kuasa dengan kuasa 5. So ni memang nombor. So kita just keluarkan nombor dia. 5 kuasa 1/5. So potong-potong dapat negatif 3. Okay. Kalau tengok dia ada punca kuasa dengan kuasa. Kalau atas ni punca kuasa apa-apa pun. Okay. Ini punca kuasa 5. Negatif 32. Dapat negatif 2. So sebenarnya berdarab je. Ataupun kalau kuasa yang ada punca kuasa ni 5, 1, 2 kuasa 1/3. 1/3 dapat 8. So sama jugalah. Sebenarnya benda boleh darab guna kalkulator je. Cuma kena tahu macam mana nak guna kalkulator. Lagi-lagi kalkulator kalau guna yang MS tu mesti kena ada kurungan lah. Contoh 13 tukarkan setiap sebutan berikut kepada A kuasa M. Kat luar ni nak darab dengan punca kuasa. Dan yang dalam punca kuasa darab dengan kuasa. Okey, nombor 1. A 81 kuasa 3/2. 3/2 ni sama juga dengan 81 kuasa 3. 3 darab 1/2. Kita kan tahu A kuasa M, bila kita kuasakan lagi sekali dia akan jadi kuasa A kuasa M N. Di darab ni akan dapat yang ni lah. So kalau tengok ni 3/2 sama dengan 3 darab 1/2. Ataupun boleh jadi juga 81 1/2 3 pun sama. Punca kuasa 81 dikuasakan dengan 3. Ataupun 81 kita kuasakan 3 dulu baru kita punca kuasa 2. Sama je.
Dia nak suruh tunjuk je kan. Okay. B 27, 2/3 sama dengan 27 kuasa 2 dengan punca kuasa 1/3, ataupun kita punca kuasa 1/3 dulu baru kuasakan dengan 2 pun boleh. Di mana darab dua nombor ni dapat yang ni. Okay. C H 3/5 sama juga dengan H kuasa 3. Yang dekat atas akan jadi kuasa, yang bawah ni kuasa 1/, lah. Sama dengan H kuasa 1/5 kuasa 3. Okay. Dua, tukarkan setiap sebutan berikut kepada bentuk, dia nak bentuk punca kuasa. Okay. A 3/4 kuasa 2/3. Kita tahu kalau kuasa dekat bawah ni adalah punca kuasa. Yang ni kuasa, yang kat bawah ni akan jadi punca kuasa. Dia sama juga dengan 3/4 sama ada 2 dekat luar darab dengan 1/3, ataupun punca kuasa dulu baru yang ni sama juga dengan punca kuasa sama juga yang ni 3/4 kuasa 2, lepas tu baru ada punca kuasa, ataupun yang ni punca kuasa dulu 3/4 punca kuasa 3, lepas tu baru kuasa. Ni boleh, ni pun boleh, still akan dapat jawapan yang sama. B 4096 kuasa 5/6. Bawah ni punca kuasa sama juga dengan 4096 punca kuasa 6. Kita buat punca kuasa dulu baru kita kuasa, ataupun kita buat kuasa dulu baru kita punca kuasa dengan 6. Yang dekat bawah akan jadi punca kuasa, yang ke atas akan jadi kuasa. Okay. C M kuasa 2/5. Dia boleh buat kuasa dulu baru punca kuasa, ataupun dia punca kuasa dulu M baru dia kuasakan dengan 2. Contoh 14, hitung nilai setiap sebutan berikut. Mana? A 95/2. Boleh je nak buat kuasa dulu baru punca kuasa, ataupun boleh je punca kuasa dulu baru kuasakan dengan 5. Mana-mana pun boleh. Buat yang senang lah. Kalau tengok punca kuasa 2 ni dapat 3. So 3 kuasa 5 dapat berapa? Ni boleh guna kalkulator lah. 3 kuasa 5 3 kuasa 5 dapat 2/3. Ataupun kalau cara pertama ni 9 kuasa 5 baru kita puncakan kuasa pun boleh. 9 kuasa 5 kalau guna kalkulator 9 kuasa 5 59049. Punca kuasa 2 59049. Kalau punca kuasa 2 tak payah tulis nombor pun tak apa. Kita tahu kalau tak ada tulis nombor dekat depan punca kuasa ni, maksudnya dia punca kuasa 2 lah. Okey, kalau guna kalkulator punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 59049 dapat 2/3. And benda ni sebenarnya boleh direct je tekan kat kalkulator. Okay, 9 kuasa 5/2. Cuma saya guna kalkulator lain. Kalau guna kalkulator lain, lain jalan kerja dia. Tapi still boleh direct guna kalkulator lah. Okay, alright. B 16/5/4. Kita akan buat cara yang senang lah. Kalau tengok 16 ni 2 kuasa 4. Kalau kita faktorkan 16 boleh bahagi 2. 2
So 16 sama dengan 2 kuasa 4. 2 kuasa 4 darab 5 per 4. 4 boleh potong, tinggal 2 kuasa 5. Kalau guna kalkulator, 2 kuasa 5 dapat 32. Kiranya ada banyak cara untuk kita selesaikan and still dapat jawapan sama. Kalau tengok ni, okay, yang ni dia buat punca kuasa 24 dulu, dapat 2 kuasa 5 dan dapat 32. Ataupun boleh juga kita kuasakan 5 dulu, 16 ni kita kuasakan 5 dulu, lepas kuasakan dengan 5 baru kita cari punca kuasa 4. Cuma besarlah nombor ni, tapi still akan dapat 32. Dalam matematik ni kadang-kadang satu soalan tu ada banyak jalan kerja. Asalkan dapat jawapan sama dan jalan kira tu acceptable dan jawapan dia still betul. Contoh 15, permudahkan setiap yang berikut. So A ni negatif 3x kuasa, okay, negatif 3x kat dalam, kuasa 3 darab 2x kuasa 3, y negatif 4 kuasa 2 per dengan 108 x kuasa 4 y kuasa 3. Bila ada kurungan macam ni, kita akan kembangkan dulu. Kita tak nak ada kurungan dah. Okay. Tengok, negatif 3 dengan x ada dua, nombor dengan huruf x, asas x. Jadi kita akan buat satu-satu. Mula-mula buat nombor dulu. So kita ada negatif 3 kuasa 3. So sebenarnya bila negatif 3x ni sama juga negatif 3 darab x. Lepas tu kita buat x pula. X ni sebenarnya x kuasa 1. Kita tahu kalau asas ada kuasa dikuasakan lagi, kita akan darab kuasa tu. 1 darab 3. X kuasa 3. Okay, darab. Ni pun sama 2. Kita ada 2 x dengan y. Kita akan buat asas by asas. Baru senang nampak. 2 kuasa negatif 2. 2 kuasa 2. X ni x kuasa 3, bila kuasakan lagi dengan 2, kita akan darab dia punya kuasa. Lepas tu y x negatif 4 darab 2 per dengan 108 x 4 y 3 sama dengan, okay, negatif 3. Okay, ni negatif 3 kuasa 3. So make sure macam ni lah, ada kurungan. Dia biar kita nampak, takut salah buat. Okay, yang kurungan, make sure ada kurungan. Negatif 3 kuasa 3 sama dengan negatif 27. Okay, x kuasa 3 darab 2 kuasa 2 ni 4x 3 darab 2 6 y negatif 4 darab 2 dapat negatif 8 per dengan bawah ni 108 x kuasa 4, y kuasa 3. Bila kita dah berjaya kembangkan, baru kita buat ikut dia punya asas. Nombor dengan nombor yang kita ada, negatif 27 darab dengan 4 per dengan 108. Okay. Dah settle nombor, kita buat asas lain pula. Yang ada, kita settlekan one by one. Sekarang kita pergi dekat x. Kita ada x kuasa 3 darab x kuasa 6 bagi x kuasa 4. Kita tahu kalau asas sama, bila darab kita akan tambahkan dia punya kuasa. Bila bahagi kita akan tolak dia punya kuasa. So sekarang ni x 3 tambah 6 sebab x kuasa 3 darab x kuasa 6 bahagi dengan x kuasa 4. Bila bahagi kita akan tolak. Lepas tu y pula ada y x kuasa negatif 8 dengan y kuasa 3. Bila bahagi kita akan tolak dia punya kuasa y negatif 8 tolak 3. Okay, sekarang 108 dengan 4 kalau bahagi 2 dapat 54. Boleh potong lagi jadi 27. Negatif 27 bahagi 27 dapat negatif 1. Benda ni boleh direct masuk kalkulator pun boleh. Negatif 27 darab 4 bahagi 108 patut dapat negatif 1. Okay, x 3 tambah 6 9. 9 tolak 4 dapat 5. Y negatif 8 tolak 3 negatif 11. Kita tahu negatif 1 ni tak tulis pun tak apa, dia negatif je.
Tapi jawapan akhir biasanya tak nak negatif, mesti nak kuasa positif. Untuk jadikan dia kuasa positif, dia kena turun bawah lah. Dia perkan dia akan jadi Y kuasa 11. So, negatif X kuasa 5 per Y kuasa 11. B, punca kuasa 2M N 3 per 4 darab M N kuasa 3 kuasa 1 per 3 per M negatif 1 punca kuasa 2 N 3 1 per 6. Tengok M ni punca kuasa 2. Dia kalau keadaan macam ni payah nak kembangkan, kita tukarkan dia dalam bentuk kuasa. M dan M kuasa 1 per 2. Ni N 3 per 4 darab. Okey, bila ada kurungan macam ni, kan saya kata kita keluarkan daripada kurungan. Kita buat by asas. M dulu. M ni sebenarnya M kuasa 1. 1 darab 1 per 3. Nampak? Bila dia kuasa, dikuasakan, kita akan darab dia punya kuasa. M kuasa 1 per 3. Ni kita ada N kuasa 3. N kuasa 3 bila kuasakan 1 per 3, kita akan darab dia punya kuasa. Okey. Per dengan, okey, nampak ni bentuk punca kuasa, kita keluarkan dia. Ni M negatif 1. Punca kuasa 2 dengan 3 dia akan jadi N 3 per 2. Ni 1 per 6. Okey, sama dengan atas ni 5 kuasa M kuasa 1 per 2 N 3 per 4 darab M 1 per 3. So, 3 darab 1 per 3 tinggal N per dengan, okey, kalau tengok bawah ni, nampak ada kurungan. Kita akan buat 1, 1. Kita buat M dulu. M kuasa negatif 1 kuasa 1 per 6. Sama juga dengan M, kita akan darabkan dia punya kuasa 1 per 6. N ni 3 per 2 sama N 3 per 2 darab 1 per 6. N 3 per 2 darab 1 per 6. Okey, ni kita boleh kecilkan. 3 dengan 6 jadi 2. Okey. M 1 per 2 N 3 per 4 darab M 1 per 3 N per dengan negatif 1 darab 1 per 6 dapat negatif 1 per 6. Ni N, ni 1 per 2 darab 1 per 2 dapat N 1 per 4. Bila kita dah berjaya kembang macam ni, kita boleh settlekan ikut dia punya asas. Kita buat M dulu. M dengan M. Kalau tengok M, 1 per 2 darab M 1 per kuasa 1 per 3. Bila darab, kita akan tambahkan kuasa dia. 1 per 2 tambah 1 per 3. Jangan lupa, bila kita bahagi M, bahagi asas yang sama, kita akan tolak dia punya kuasa. Tolak kuasa dia negatif 1 per 6. Okey. Dah settle M, kita buat N pula. N, kita ada 3 per 4. Ni darab dengan N kuasa 1. N ni sebenarnya kuasa 1 lah. So, 3 per 4. Bila darab, kita akan tambah kuasa, tambah 1. Bawah ni kita ada 1 per 4. Maksudnya kita kena tolak kuasa lah. Tolak 1 per 4. 1 per 2 tambah 1 per 3 tambah 1 per 6. Sebab tolak dengan tolak. Ni boleh guna kalkulator ni. 1 per 2. Nak samakan penyebut pun boleh, nak kira manual. Tapi 1 per 2 tambah 1 per 3 tambah 1 per 6. 1 per 6 dapat 1. Sekarang kita dapat M kuasa 1. 3 per 4 tambah 1 tolak 1 per 4. Ni nak kira manual pun boleh, nak kira kalkulator pun boleh. KN 3 per 4 tolak 1 per 4 dapat 1 per 2. 1 tambah 1 per 2 dapat 1 per 2 ataupun 3 per 2. Jawapan dia M N 3 per 2. So, M N 3 per 2. C, 2H kuasa 2 darab 16H kuasa 8 kuasa 1 per 4 per
8 kuasa 1/3 H kuasa negatif 2. So, ada kurungan macam ni, kita kembangkan, kita tak nak ada bracket. 2 kuasa 2, 4. H kuasa 2, H kuasa 2 lah. Okay, nampak kita buat nombor dulu, lepas tu baru kita buat huruf. Kita buat satu-satu. Darab. So, 16 kuasa 1/4. Kita ada H. H kuasa 8 kuasa 1/4. Kuasa dengan kuasa kita akan darab dia punya kuasa. Okay, per 8 1/3 kuasa negatif 2. So, kita akan darabkan dia punya kuasa. 1/3 darab negatif 2. Okay, sekarang H pula. H negatif 2. Sama dengan 4H kuasa 2 darab 16 1/4. So, sekarang ni 8 darab 1/4 kita boleh kecilkan jadi 2. H kuasa 2 per okay, 1/3 darab negatif 2 dapat 8. Negatif 2/3 H negatif 2. So, kita buat nombor dengan nombor, baru huruf dengan huruf. Nombor kita ni 4 darab 16 1/4 bahagi 8 negatif 2/3. H kita ni H kuasa 2. Bila darab dengan H kuasa 2, kita akan tambahkan dia punya kuasa. Bahagi H kuasa negatif 2. Bila bahagi, kita akan tolak dia punya kuasa. Okay. Okay. 4, 16 ni. 16 kuasa 1/4 ni dapat 2. Kenapa? 16 ni sama dengan 2 kuasa 4. 1/4. Macam mana nak jadikan faktor ni? Kalau guna class Swiss boleh direct. Kalau tak, buat ni lah. Buat faktor macam ni. Kita bahagikan sampai dapat 1. 4 bagi 2, 2, 2. So, 16 sama dengan 1, 2, 3, 4. 2 kuasa 4. Jadi, kita boleh potong. Okay, tengok ni. Ni bahagi dengan kuasa negatif. Kalau nak kira, kita kena positifkan kuasa dia. Macam mana nak positifkan? Kalau naik atas, macam mana? Bila per naik atas, okay, sekarang ni per naik atas, kuasa dia akan jadi positif. Bila bahagi 8 kuasa negatif 2, 3 sama juga dengan darab 2/3. Nampak tak dia naik atas? Daripada 1/8 kuasa negatif 2/3 nak positifkan kuasa kena naik atas macam ni. Okay, so kita dah naikkan atas. Kita baru buat nombor je dulu. Okay, H ni 2 tambah 2 tambah 2 dapat H 6. Okay. Sekarang 4 darab 2. Kita ada 8 kuasa 2/3. Okay. Bila dekat bawah maksudnya punca kuasa 3. 8 punca kuasa 3 kita dapat 2 kuasa 2. Yang ni kita dapat 2. Kenapa 2 kuasa 3 dapat 8? Sekejap. Sama dengan 4 darab 2, 8. Darab dengan punca kuasa 3, 8 ni sama dengan 2. 2 kuasa 2 dapat 4. 8 darab 4 dapat 32. So, jawapan dia jangan lupa H ni. Okay, jangan lupa H kuasa 6 kat belakang ni. H kuasa 6 kat belakang ni. 32 H kuasa 6. Contoh 16, hitung nilai setiap yang berikut. Okay, A. 49 kuasa 1/2 darab 125 negatif 1/3 bahagi. Okay, ni punca kuasa 4. 2401 darab punca kuasa 5. 3125. Okay. Sama dengan 49 sama dengan 7 kuasa 2. 1/2. Kita kena faktorkan lah. Darab 125 ni sama dengan apa? Nak faktorkan, kita try bahagi dengan nombor yang benda ni boleh bahagi. Kalau tengok ni 5, maksudnya boleh bahagi dengan sifir 5. 125 bahagi 5 dapat 25. Bahagi 5 dapat 5. Bahagi 5 dapat 1. Jadi 125 sama dengan 5 kuasa 3. 1, 2, 3. Darab 5 kuasa 3. Jangan lupa kuasa negatif 1/3.
faktor ni kita kena figure out sendirilah nombor dia apa. Macam 2401 ni, dia boleh bahagi dengan sifir apa? Ni kena cubalah 2401. Okay, 2401 tengok boleh bahagi 3. Tak boleh bahagi 3. So 1 kat belakang, maybe boleh bahagi 7. Bahagi 7 dapat 343. 343 bahagi 7 dapat 49. Bahagi 7 dapat 7. Bahagi 7 dapat 1. Ni cara macam mana kita nak buat pemfaktoran supaya kita tahu nombor tu apa darab apa. So ni 7 kuasa 4. 2401 sama dengan 7 kuasa 4. 7 kuasa 4. Yang ni darab. Sekarang 3125. 3125 ni kita nampak dia ni sifir 5. So 3125 bahagi dengan 5 dapat 625. Bahagi 5 dapat 625. Bahagi 5 dapat 125. Bahagi 5 dapat 125 bahagi 5 dapat 25. Bahagi 5 dapat 5. Bahagi 5 dapat 1. 3125 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. 3125 sama dengan 5 kuasa 5. Punca kuasa 5. 5 kuasa 5. Sama dengan okey. 7 kuasa 2 kuasa 1/2 sama juga dengan 7 2 kuasa 1/2. Kita boleh potong. 2 darab 1/2 dapat 1. Darab yang ni 5. Bila kuasa ada kuasa lagi, maksudnya kita darabkan dengan kuasa. So kita boleh potong 5 kuasa negatif 1 per. Okey. Bila ada punca kuasa yang sama, nampak? Yang ni 7 ke ni? Ni 4 lah. Okey, ni 4. Bila punca kuasa 4 dengan 4, kita boleh potong. Kenapa? Sebab tengok. Punca kuasa 4 dia akan jadi per 4. Kuasa 4 dia akan ada dekat atas. Kita boleh potong jadi 7 kuasa 1. Jadi ini pun sama. Bila punca kuasa dengan kuasa sama, kita boleh potong. Tinggal 5. Bila lah macam ni, kita akan buat asas dengan asas yang sama. Kita sesuaikan 7 dulu. Ni 7 kuasa 1. Ni pun 7 kuasa 1. Betul? Jadi 7. Bila bahagi sama dengan 7 bahagi 7 lah. Okey. Darab sekarang 5. Atas ni 5 kuasa negatif 1 bahagi 5. 5 kuasa negatif 1. Bila bahagi dengan 5 sama juga. Okey, 5 ni sama dengan 5 kuasa 1. Kita akan tolak dia punya kuasa. 7 bahagi 7 1 darab 5 kuasa negatif 2. Sama dengan 5 kuasa negatif 2. Kita tak nak kuasa positif, kuasa negatif, kita akan turun bawah. Sama dengan 1/25. Jadi A ni jawapan dia 1/25. B 16 3/4 darab 81 kuasa negatif 1/4 bahagi 2 kuasa 6 darab 3 kuasa 4 1/2. Ni pun sama, kita faktorkan dia macam tadi. Kita try bahagi sampai ni lah. Kalau guna calculator class Swiss ni memang saya suka lah sebab dia boleh faktorkan. Okay, 16 tekan sama dengan, tekan shift, tekan FACT, nampak? Dia akan terus keluar. 16 sama dengan 2 kuasa 4. So ni 2 kuasa 4. Kuasa 3/4 darab 81. 81 ni sama dengan 3 kuasa 4 negatif 1/4 per 2 kuasa 6. Okey, tengok ni darab ni ada kurungan, ada kuasa dekat luar. Jadi macam biasa kita akan buat asas by asas. Kita buat 2 dulu. 2 kuasa 6 kuasa 1/2 sama dengan 2 kuasa 6. Bila kuasa kat luar, maksudnya kita akan darab. Kuasa dikuasakan, kita akan darab dia punya kuasa. Okey. Darab 3 kuasa 4 kuasa negatif kuasa 1/2, 3. Bila kuasa 4 kuasakan lagi, kita akan darab dia punya kuasa. So ni 4 dengan 4 boleh potong, tinggal 2 kuasa 3.
4 darab negatif 1/4 pun kita boleh potong. Dapat 3 kuasa negatif 1 per 6 darab 1/2 jadi 2 kuasa 3 darab 4 darab 1/2 kita boleh potong jadi 2. 3 kuasa 2. Bila dah macam ni kita akan buat asas by asas. 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 3 sama juga dengan 2. Kita akan tolak dia punya kuasa. Atas ni 3, tolak 3. Lepas tu jangan lupa darab sebab ni dua-dua nombor. So 3, negatif 1, 3 kuasa negatif 1 bahagi 3 kuasa 2. Bila bahagi asas yang sama, kita akan tolak dia punya kuasa. Tolak yang ni 2. 2 kuasa kosong darab 3 kuasa negatif 3. Dia macam ni. Semua kuasa dengan kosong akan dapat 1 lah. So ni akan dapat 1. Sekarang kita ada 3 kuasa negatif 3. Kita tak nak kuasa jadi negatif. Apa yang kita buat? Kita buat 1 perkan dengan dia untuk tukar kuasa jadi positif. Sama dengan 1/27. Jadi yang ni 1/27. C 2/3 kuasa 4/5 darab 5 kuasa 3/2 kuasa 2 per dengan 8/1/4 darab punca kuasa 25/4. Okey. Sama juga kita boleh faktorkan dia. 2/3 sama dengan 2/3 ni kita faktorkan dia. Guna manual boleh, guna kalkulator pun boleh. So bahagi 3 dapat 81 bahagi 3 27. 27 bahagi 3 dapat 9, bahagi 3 dapat 2, bahagi 3 dapat 3, 9 bahagi 3 dapat 3, 3 bahagi 3 dapat 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2/3 ni sama dengan 3 kuasa 5. So, dikuasakan lagi dengan 4/5. Jangan lupa dia ada kuasa lagi yang kat luar ni. Darab. Okey. Sekarang kita tengok. Kita biarkan dalam kurungan dulu 5. 3/2 kuasa 2 per dengan amat kena kecil sikit ni. 81 sama dengan 3 kuasa 4. So, punca kuasa 4. 3 kuasa 4. Darab 25 ni sama dengan 5 kuasa 2. So, yang ni 5 kuasa 2 dikuasakan lagi dengan 4. Okay. Sekarang kita boleh kembang kuasa dengan kuasa. Kita boleh darab 5 darab 4/5 dapat 3 kuasa 4. 3 kuasa 4 darab 5 kuasa 3/2 kuasa 2 per dengan, okay, kita tengok. Yang ni kuasa dengan punca kuasa yang sama kita boleh potong jadi 3. Punca kuasa 2, tengok. Yang ni punca kuasa 2 dengan kuasa 2 kita boleh potong. Kita akan dapat 5 kuasa 4. Kalau yang tak nampak dia macam ni. Okey. Punca kuasa 2 betul. 5 kuasa 2 kuasakan lagi dengan 4, kita akan dapat 5 kuasa 8. Punca kuasa 2 dia akan jadi per. So dia akan jadi 5 kuasa 4. Okey. Atas still ada kurungan, kita boleh kembangkan dia. Okey, 3, kita akan buat asas 3 dulu. 3 kuasa 4. Kita buat asas 3 dulu. 3 kuasa 4 kuasakan lagi dengan 2. Bila kuasa dikuasakan, kita akan darab kuasa. Lepas tu 5 pula. 5 kuasa 3/2 kuasakan lagi dengan 2. Dia akan darab. Per dengan 3 darab 5 kuasa 4. So, 3, 4 darab 2, 8 darab dengan 3/2 darab 2, kita dapat 5 kuasa 3. Per dengan 3 darab 5/4. Sekarang kita buat 3 dengan 3, 5 dengan 5. 3 ni sebenarnya 3 kuasa 1. Kita tak payah tulis kuasa 1 ni. 3 kuasa 8 bahagi 3 kuasa 1 sama dengan 3 kuasa 8 tolak 1. Kita akan tolakkan dia punya kuasa. 8 tolak 1. Lepas tu kita ada 5. 5 kuasa 3 bahagi 5 kuasa 4. 5, 3 tolak 4. So, 3 kuasa 8 tolak 1 dapat 3 kuasa 7.
5, 3 tolak 4 dapat darab dengan 5 negatif 1. Bila kuasa negatif, nak positifkan, kita kena turunkan dia. 3 kuasa 7 per 5. Mak sini. 3 kuasa 7 per 5. So, 3 kuasa 7 ni kira lah 3 darab 3 dah sama 7 kali. Ataupun direct guna kalkulator. 3 kuasa 7 dapat 2187. 2187 per 5. Tengok ni, 2187 per 5. Ataupun lagi bagus kalau boleh tukar nombor bercampur. Contoh 17, hitung nilai tanpa menggunakan kalkulator. Macam tadilah kita cari faktor dia. Punca kuasa 3 darab 12. 3 per 2 bahagi 6. Punca kuasa 3 ni sama dengan 3 kuasa 1 per 2. 12 ni apa dia punya punca? 12 boleh bahagi 2, dapat 6. 6 boleh bahagi 2, dapat 3. So, kita tengok 2 kuasa 2 darab 4. 2 kuasa 2 darab 3. Nampak tak? Ni 2 ada 2 kali. 2 kuasa 2 darab dengan 3. Yang ni 2 kuasa 2 darab dengan 3. Kuasa 3 per 2 bahagi 6 sama dengan 2 darab 3. Bila kita buat macam ni, kita boleh asingkan ikut dia punya faktor. So, 3 1 per 2. Tengok, dalam kurungan ada kuasa ni, kita ada 2 dengan 3. Macam biasa, kita buat 1 per 1. Kita buat 2 dulu. 2 kuasa 2. Kuasa 3 per 2 sama dengan 2. Kuasa dikuasakan, kita akan darab dia punya kuasa. Dah settle 2, buat 3 pula. 3 ni sebenarnya 3 kuasa 1. 1 darab 3 per 2 dapat 3. 3 per 2. So, bahagi 2 dan 3 ni kita boleh pisahkan. Bahagi 2, bahagi 3. Okey. 2 ni boleh potong. Okey, sekarang kita boleh buat ikut dia punya asas. Kita nak buat 3 dulu boleh, nak buat 2 dulu boleh. So, 3 1 per 2. Bila darab, kita akan tambah dia punya kuasa. Kuasa dia 3 per 2. Bahagi 3, 3 ni sama dengan 3 kuasa 1. Bila bahagi asas yang sama, kita akan tolak dia punya kuasa. Okey, 3 dah settle, 2 pula. Kita ada 2 kuasa 3 bahagi 2. Bila bahagi 2, asas yang sama, 2 ni 2, ni sama dengan 2 kuasa 1. Kita akan tolak dia punya kuasa. 3, 1 per 2 tambah 3 per 2 dapat 3 4 per 2. 3 4 per 2 sama dengan 3 kuasa 2. Tolak 1. Okey. 1 per 2 tambah 3 per 2 dapat 4 per 2 ataupun 2. Tolak 1 dapat 1. 3 kuasa 1 darab 2 kuasa 3 tolak 1. 3 tolak 1 dapat 2. Sama dengan 3 darab 4 sama dengan 12. Contoh 18. Hitung nilai X bagi persamaan. Okey, 3 kuasa X darab 9 X tambah 5 bahagi 3 kuasa 4 sama dengan 1. Okey, kita senang samakan asas supaya kenapa kita boleh gabung. 9 sama dengan 3 kuasa 2. 3 ni memang nombor perdana, dah tak boleh buat apalah. 3 kuasa X darab 9 sama dengan 3 kuasa 2. Jangan lupa kuasa asal dia X tambah 5 bahagi 3 kuasa 4 sama dengan 1. Okey, so tengok ni 3X darab 3. Kuasa dengan kuasa kita akan darabkan dengan dia punya kuasa bahagi 3 kuasa 4 sama dengan 1. Bila semua asas dah sama, kita boleh gabung lah. Semua 3 kan. Jadi 3. Bila darab, kita akan tambahkan dia punya kuasa. Yang ni 2X tambah 5. Alamak, tolak pula. Bila bahagi, kita akan tolakkan kuasa. Sekarang sini 3, sini 1. Kalau dia punya asas sama, kita boleh potong dia punya asas. Kita tahu semua yang kuasa dengan kosong akan dapat 1. So, kita jadikan 3 kuasa kosong. Kenapa? Sebab kiri kanan sama 3, boleh potong. Okey, kembangkan X. Tambah 2 darab X dapat 2X. 2 darab 5 dapat 10.
10. Tolak 4 sama dengan 0. 2 tambah 3 dapat 6x. Tambah 10 tolak 4. X tambah 2x dapat 3x. 10 tolak 4 dapat 6. Positif 6 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 bahagi 3 dapat negatif 2. Contoh 19. Hitung nilai-nilai X yang mungkin bagi persamaan. Okey, tengok. 3X kuasa 2 darab 3 2X sama dengan 3 kuasa 15. Kita tahu, nampak asas sama. Darab ni, bila asas 3, kita darabkan asas yang sama, kita akan tambah dia punya kuasa. 3X kuasa 2 tambah 2x sama dengan 3 kuasa 15. Bila asas sama, boleh potong. X kuasa 2 tambah 2x sama dengan 15. X kuasa 2 tambah 2x tolak 15 sama dengan 0. Okay, sekarang kita boleh faktorkan untuk tahu nilai x. So, ingat lagi tak? X kuasa 2 depan ni, depan kita akan darab. Tengah kita akan ambil yang belakang ni. Sini adalah 2x. Apa benda yang bila darab tengah ni dua nombor jadi negatif 15, tapi nombor tu bila tambah akan dapat positif 2. 15 ni sama dengan 3 darab 5. Untuk jadi positif, inilah negatif 3. So, dia mesti negatif 3x tambah dengan 5x baru dapat positif 2. Jadi, ni adalah positif 5. Dan untuk dapat negatif 3x, x kena darab dengan negatif 3. Jadi, kita dapat x tambah 5 dengan x tolak 3. X tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan negatif 5. X tolak 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Jadi ada dua jawapan. Nilai-nilai X yang mungkin bagi persamaan ialah 3 dan negatif 5. 3 dengan negatif 5. Contoh 20. Selesaikan persamaan serentak berikut. Okay, tengok 25M darab 5N sama dengan 5 kuasa 8. Lagi satu. 2 kuasa M darab 1/2 kuasa N sama dengan 2. Okey, samakan, kita faktorkan dia. 25 sama dengan 5 kuasa 2. M darab 5N sama dengan 5 kuasa 8. Kuasa dengan kuasa, kita akan darab dia punya kuasa. Sekarang, bila darab, kita boleh tambahkan dia punya kuasa. 2M tambah N sama dengan 5 kuasa 8. Bila hanya ada dua-dua yang sama macam ni, tak ada operasi lain, kita boleh potong. 2M tambah N sama dengan 8. Ni yang pertama. Okay, ni pula, kita nak sama, nak gabung, mesti asas sama. Okay, sekarang ni per 2N ni, kita boleh naikkan dia supaya dia akan jadi 2 naik atas. Sama dengan 2. 2 ni sama dengan 2 kuasa 1 lah. Bila darab, kita akan tambah dia punya kuasa. So, tengok. Bila 2 dengan 2, kita boleh potong. 5 tambah negatif N sama dengan 5 tolak N sama dengan 1. Jadi, nombor 2. Yang mana yang senang nak selesaikan? Yang ni lah kan. 5 tolak N sama dengan 1. M sama dengan 1 tambah N. Okay, bila buat persamaan serentak ni, nak guna penghapusan boleh. Okay, kita nak guna penghapusan boleh, ataupun penggantian pun boleh. Mana-mana pun, yang mana rasa senang nak buat. Okay, M sama dengan 1 tambah N. Kita gantikan dekat sini. 2. M tambah N sama dengan 8. So, M ni sama dengan 1 tambah N sama dengan 8. 2 darab 1, 2. 2 darab N dapat 2N. Tambah N sama dengan 8. 2N tambah N, 3N. 2 pindah pergi belakang, jadi negatif. 3N sama dengan 6. N sama dengan 6 bahagi 2 sama dengan 2. N sama dengan 2.
Bila M sama dengan 2, M sama dengan 1 tambah 2 dapat 3. Jadi kita dah dapat N sama dengan 2. Maka M sama dengan 3 dan N sama dengan 2. Terbalik pun sama. N sama dengan 2, M sama dengan 3. Contoh 21. Chong dan Navin menjalankan 2 uji kaji untuk menentukan hubungan antara pemboleh ubah X dan Y. Persamaan yang diperoleh dari 2 persamaan 16, 4X sama dengan 16Y. Sementara Navin mendapat 3, 9X sama dengan 27Y. Sebagai dapatan uji kaji, hitungkan nilai X dan Y yang dapat memuaskan kedua-dua uji kaji yang dijalankan. Okey, sama kita faktorkan dia. 16 sama dengan 2 kuasa 4. Okey. Kalau tak nak guna 2 kuasa 4, nak guna 4 kuasa 2 pun boleh. Still akan dapat jawapan sama. Tapi kita tunjuk. 2 kuasa 4. Yang ni 2 kuasa 4 sama dengan 2 kuasa 2X. Sama dengan 16 sama dengan 2 kuasa 4Y. Jadi tengok ni. 2 kuasa 4, kita kembangkan dulu, nampak senang sikit. 2 kuasa 2 kuasa X, 2 kuasa 2X sama dengan 2 kuasa 4 kuasakan dengan Y. Okay, bila dia darab macam ni, kita akan tambahkan dia punya kuasa. 4 tambah 2X sama dengan 2 kuasa 4Y. Jadi bila dah tinggal 2 dengan 2 je, kita boleh potong. 4 tambah 2X sama dengan 4Y. Kita boleh kecilkan 2 tambah X sama dengan 2Y. Okay. Saya tunjuk kalau tak guna asas 2, kita nak guna asas 4 pun boleh. Dia yang penting samakan. Okay. 16 sama dengan 4 kuasa 2. Darab dengan 4X sama dengan 16 4 kuasa 2Y. Lagi senang guna asas 4 sebenarnya. Dia yang penting samakan. Okey, 4. Bila kuasa 2 darab dengan kuasa X, kita akan tambah dia punya kuasa. Sama dengan 4 kuasa 2 kuasakan dengan Y, 2Y. Jadi 2 tambah X sama dengan 2Y. Jadi tengok sama. Mana-mana pun boleh. Okey, tulis kat tepi siap-siap. Nak delete. Nak 2 tambah X sama dengan 2Y. Ni yang pertama. Okey, yang ni pula 3. Kita tukarkan asas 3. 9 akan jadi 3 kuasa 2. Jangan lupa dia kuasakan dengan X sama dengan 27 sama dengan 3 kuasa Y. Okey, 3 darab 3 kuasa 2 kuasakan dengan X. 3 kuasa 2X sama dengan 3. Bila kuasa dikuasakan, kita akan darabkan dia punya kuasa. 3 ni sama dengan 3 kuasa 1. So, asas 3 bila darab kita boleh gabung. So, 1 tambah 2X sama dengan 3 kuasa 3Y. Bila hanya dah tinggal asas dan kuasa macam ni, sama kiri kanan boleh potong. 1 tambah 2X sama dengan 3Y. So, sini 1 tambah 2X sama dengan 3Y. 2 tambah X sama dengan 2Y. 1 tambah 2X sama dengan 3Y. Ikutlah nak guna penghapusan ke penggantian ke, still akan dapat jawapan sama. Tapi kalau saya nak buat penggantian sebab saya tengok ada X dekat sini, senang nak ganti. 2 tambah X sama dengan 2Y. X sama dengan 2Y tolak 2. Nampak tak 2 ni pergi belakang. Okey. So, kita gantikan 3 dalam 2. 3 dalam 2. 1 tambah 2. X ni kita ganti dengan 2Y tolak 2 dapat 3Y. 1. 2 darab 2Y dapat 4Y. 2 darab negatif 2 dapat negatif 4 sama dengan 3Y. So, kita pindahkan tempat yang sama. 3Y pindah belah kiri. Dia akan jadi negatif 3Y. Yang lain ni pindah pergi belah kanan. 1 tolak 4 dapat negatif 3. Negatif 3 pindah kanan jadi positif 3. 4Y tolak 2Y dapat Y sama dengan 3. Dah dapat Y, boleh cari X. X sama dengan 2Y tolak 2.
sama dengan 23 tolak 2 sama dengan 6 tolak 2 sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4, Y sama dengan 3. Maka Y sama dengan 4, Y sama dengan 3.